Fakrul, kau dah kenapa weh? Senyap je daripada tadi kan? Tanya saya. Dan yang lain pun faham dah. Orang kata perasan lah dengan soalan saya ni kan. Dan mereka pun datang dekat tau, untuk melihat keadaan si Fakrul ni okey ke tak okey kan. Dan lain pun menyampuk. Yelah, kau ni kenapa babe? Tiba je senyap kan? Dan macam babe muka kau ni, kau ada nampak apa benda-benda ke? Ni Azim pula menyampuk. Dan Fakrul pun jawab, tak ada lah, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, okey lah, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya ya, insya-Allah. Okey, disclaimer. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebelum bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan membawakan anda cerita. Cerita berkenaan dengan Kubur Mahmudiah, Villa Nabila dan juga satu rumah pegawai British yang ada dekat-dekat dengan Johor Bahru ni. Dan kali ni, kisah kali ni KSM akan letakkan sekali dengan video. KSM bawa anda jalan-jalan pusing sekitar Johor Bahru lah. Jalan-jalan di mana yang ada Kubur Mahmudiah tu. Kita pusing dekat Istana Bukit Sirin, kita lalu dekat sebelah tempat Villa Nabila tu. Dan kita akan tapi rumah pegawai British tu KSM tak jumpa kat mana kan. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Baiklah, okey guys. Kali ni saya nak ceritakan pengalaman seram saya semasa belajar di satu kolej di Johor Bahru. Ini bukan kisah saya, kisah orang saya bacakan je. Baiklah, itu sekitar tahun 2005 macam tu. Dan pada tahun tersebut, Facebook, WhatsApp dan seumpama belum lagi dicipta. Maka tidak banyaklah yang boleh dilakukan untuk menghabiskan masa lapang sebagai pelajar waktu dulu. Jadi kebanyakan masa kami akan luangkan dengan membaca majalah ataupun duduk-duduk melepak. Biasalah tu kan. Dan saya pula duduk menyewa dekat hostel yang disediakan oleh pihak kolej bersama dengan pelajar-pelajar lain. Dan pada satu malam tu, saya dengan 3 lagi rakan bercadang nak melakukan aktiviti mengesan paranormal tau. Kalau tak silap tahun tu viral dengan mengenai kumpulan penjejak paranormal. Memang viral sangatlah dekat TV kan. Ada satu program rancangan yang nama Seekers tu kan. Jadinya maka kami pun turut tidak ketinggalan untuk mencuba sendiri aktiviti tersebut. Biasalah pengaruh rakan sebaya ataupun pengaruh TV lah ni kan. So kisah ini ada 3 bahagian ya, kerana ada 3 tempat yang kami tuju. Untuk aktiviti malam ni, kita akan pergi ke satu Kubur Mahmudiah. Yang ni terletaknya di belakang Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, dan juga berdekatan dengan berdekatan dengan dataran Bandaraya Johor Bahru. 2 Villa Nabila, macam cerita-cerita kita yang sebelum-sebelum ni kan. Villa Nabila tu berdekatan dengan Istana Bukit Sirin. Dan rumah lama British, rumah lama British ni saya tak pasti dekat mana. Tapi rumah lama British ni ada dekat area Johor Bahru jugalah. Jadi begini kisahnya. Kisah yang pertama Kubur Mahmudiah. Salah seorang daripada rakan saya ni mencadangkan agar kami pergi ke Kubur Mahmudiah. Kubur yang terbesar sekali dekat Malaysia, kata dia kan. Dikatakan perkuburan itu menempatkan bukan sahaja kubur orang biasa, tetapi juga makam-makam diraja yang dah pun berusia ratusan tahun tau. Bayangkan dalam kawasan perkuburan itu siap ada jalan raya yang boleh dilalui oleh kereta. Dan dalam pukul 1 pagi pada hari itu,
Saya, Fakrul, Azim dengan Rashid bertolaklah dari rumah dengan menggunakan sebuah kereta untuk pergi ke sana lah. Jadi perjalanan kami ni mengambil masa lebih kurang dalam 20 minit macam tu kan. Tak pastilah, lebih kurang lah macam tu untuk sampai ke tempat tu. Sesampainya kami di kubur Mahmudiah ni, saya terlihat kawasan sekitar kubur Mahmudiah ni sangat menyeramkan menyeramkan sangat-sangat, dan cuaca pun masa tu kelam je, sejuk sangat. Nasib baiklah kami hanya duduk dalam kereta saja, dan kami pun selusuri jalan sepanjang jalan dalam perkuburan tu tau. Kubur-kubur kat situ semua kemas, dijaga rapi je. Mungkin sebab sering dibersihkan lah, tapi masih mampu membuatkan tubuh saya ni berdiri bulu roma, kata dia. Tengah kita orang usah pandang kiri, pandang kanan, tengok pemandangan yang ada dekat tempat tu, saya boleh terpandang tau, ada satu lubang kubur yang macam baru je dikorek tau. Dan masa tu otak dah mula fikir yang bukan-bukan lah entah mainan mata ataupun kenyataan je ni yang betul kat depan mata saya sekarang ni. Tapi kami semua nampak benda yang sama tau. Dan saya lihat kat tepi lubang tu ada peralatan tau. Ada peralatan menggali dengan tumpukan tanah macam tu yang macam baru sangat digali. Tapi waktu tu tukang gali dia tak ada pula kat situ. Mungkin pergi rehat ke macam mana ke agaknya kan. Dan saya sekadar orang kata cakap-cakap tu sekadar nak senangkan ataupun sedapkan hati sendiri je lah. Tapi momen tu menyedarkan saya bahawa yang mati tu adalah pasti. Dan malam ni atau mungkin esok pagi satu jenazah bakal dikebumikan dekat situ. Dan setelah itu kami pun beredarlah ke kubur-kubur yang lain lah. Dalam 5 minit kemudian Rashid tiba-tiba bersuara, tengok kat situ macam ada berbola api. Dan kami pun memanjangkan leher menjengah keluar tingkap kereta ni untuk melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Rashid tadi lah. Memang betul nampak macam ada satu cahaya. Dan Fakrul pun memberhentikan kereta kat tepi jalan. Jom kita pergi tengok nak tak? Cadang si Fakrul ni. Dan kami yang dalam kereta ni saling pandang antara satu sama lain lah nak pergi ke tak kan dalam hati kan. Nak kata nak jadi seekers kan. Masa ni lah peluang nak buktikan yang konon-kononnya memang nak jadi seekers sangat. Lagipun kita orang waktu ni kan berempat, tak adalah orang kata nak takut sangat. Okey lah, jom. So saya pun mengarahkan kawan-kawan kita orang ni keluar. Jadi memang kami tak ada apa-apa persediaan lah waktu tu untuk aktiviti malam tu. Tak terfikir pun nak bawa lampu suluh ke, nak bawa apa-apa ke kan. Jadi maka kami pun dengan berhati-hati berjalan tau di dalam kawasan perkuburan tu menuju ke tempat kami nampak cahaya tu tadi. Dan semakin dekat semakin laju pula jantung tu berdegup. Dub dam. Ni kalau nampak hantu ni, ya Allah, memang aku dulu yang lari kan. Dan waktu tu akal otak saya dah mula fikir macam-macam tau. Dan beberapa meter daripada sumber cahaya tu kita pun berhenti. Dan saya dah start berpeluh-peluh dah ni. Saya nampak ada satu susuk tubuh sedang duduk mencangkung dekat satu tepi kubur. Dahlah kawasan tu gelap yang amat kan. Memang membuatkan betul-betul bulu roma ni berdiri sampai ke kepala otak lah. Orang kata dia punya rasa seram sangat lah. Jadi apabila saya mendekat dan saya suluhkan lampu suluh ke situ tau, dan tidak semena-mena lembaga hitam tadi beresuk berlari meninggalkan kita orang. Serentak kita orang menjekit kerana waktu tu memang terperanjat sangat lah. Tapi dalam kekalutan tu saya masih nampak tau ke mana lah makhluk tu berlari tau. Dan tiba-tiba pula boleh pula makhluk tu pergi kat satu motor yang ada kat tepi tu. Dia start motor tu and then pecut. Dan kita orang pun waktu tu apa lagi memang mengekek-ngekek ketawa. Apa kejadah kata si Azim lah. Orang kata dah memang ketawa terbahak-bahak lah. Korang tengok ni, siap ada tangkal kan, azimat apa dah ni kan. Dia pakai kertas ni mesti dia puja untuk minta nombor ekor ni.
Kurang asam betul kan. Aku ingat hantu lah tadi kan. Sambung si Rashid ke mula kan. Memang kami tak sangka akan jumpa hantu spesies macam tu dekat sini. Oh yalah, orang datang nak kesan paranormal kan. Lain pula yang kita orang nampak. Hampa dengan apa yang kami temui kat situ, kami pun beredar daripada kubur Mahmudiah tu dan pergilah ke tempat lain. Dan kami pun start kereta jalan, terus keluar daripada kubur Mahmudiah, terus jalan, macam jalan yang saya tunjukkan kat dalam ni. Kita terus pergi ke Villa Nabila. Dan beberapa minit selepas keluar daripada kawasan kubur Mahmudiah ni, saya cuba menghubungi rakan saya lah yang lain untuk bertanyakan mengenai tempat-tempat seram yang ada dekat sekitar Johor Bahru. Ada yang mencadangkan agar kami mencuba nasib di satu tempat yang paling angker dekat JB ni, iaitu Villa Nabila. Dan saya pun mencadangkan hal itu kepada yang lain lah Dan diorang pun, jom guys, kita pergi Villa Nabila nak. Jadi diorang, okey, baik babe, tempat tu memang seram orang kata kan. Jadi bermulalah dari sebuah kereta, kini ada 2 buah kereta. Dan kawan-kawan saya yang lain pun nak join tau. Kerana diorang ni pun sama, masih orang kata nak juga join mencari entiti. Kan tengah sibuk, orang kata tengah popular, viral sangat, nak jadi seekers kan, paranormal activities. So ramailah yang nak join. Jadi daripada 1 kereta dah jadi 2 kereta dah. Menjadikan ahli kami kini sekarang ni dah jadi ramai 7 orang tau. Maka kita orang pun bertemu dululah kat tempat yang dijanjikan, iaitu dekat Villa Nabila. Dan tiba saja dekat situ kami ternampak tahu ada satu lagi kumpulan pencari hantu ni, yang terdiri daripada 3 orang. Tapi mereka bukanlah amateur seperti kita orang ni, orang kata main terjun-terjun je nak buat kan. Dan kumpulan tu mempunyai peralatan pengesan paranormal yang agak canggih, seperti alat perakam, mikrofon dan sebagainya lah. Rupanya mereka pun ingin melakukan pengesanan paranormal dekat Villa Nabila tu. Dan sebenarnya ada banyak tau versi mengenai Villa Nabila yang pernah saya dengar. Pemilik seorang rumah ataupun rumah Villa Nabila tersebut adalah seorang Tan Sri dan beliau bankrupt dalam perniagaan dan mengalami tekanan mental. Dan kesan daripada itu, si ahli perniagaan ni telah pun membunuh isteri serta 2 orang anak dia. Dan salah seorangnya tu, daripada anak dia tu, seorang nama dia ialah Nabila ni lah Caranya mereka ni diikat sebelum dibakar hidup-hidup tau. Dan setelah itu dia pun membunuh diri dia sendiri. Dan menurut legenda terdapat 4 ujian yang harus dilalui oleh mereka yang ingin meneroka misteri di Villa Nabila ni. Ini kerana villa itu ada 4 tingkat tau. Dan tingkat 1, apabila masuk ke tingkat yang pertama ni, kita akan terdengar bunyi seperti seseorang bermain bola. Dan jika terdengar, jangan sesekali toleh ke arah bunyi itu, kerana itu kita akan nampak kelibat seseorang budak lelaki dan ia akan bertanya, Abang, nak bola? Untuk tingkat yang kedua, jika dah lulus ujian pada tingkat pertama tadi kan, bolehlah kita naik ke tingkat yang kedua pula. Dekat tingkat ni pula, kita akan nampak ada sikat dekat atas tangga tau. Dan kalau ternampak sikat tu, kita akan terdengar suara perempuan seperti bersenandung. Dan lepas tu, akan terlihat kelibat perempuan berambut panjang menutupi wajahnya. Dan dia akan cakap, "Dek, tolong ambilkan sikat saya." Dan bila dah lulus pada ujian tingkat kedua tadi, kita akan sampai ke tingkat 3. Dan tingkat ini mungkin seseorang akan nampak beberapa utas tali berselerakkan dekat atas lantai. Dan kalau bernasib baik, anda akan nampak ada perempuan sedang duduk dekat atas kerusi sambil menundukkan kepala. Okey, sekarang kita dah lulus tingkat ketiga, kita akan pergi ke tingkat 4. Ini adalah ujian terakhir dan orang kata last boss fight lah, kalau macam dalam game gitulah. Kerana tempat ni yang paling bahaya sekali dekat villa ni. Di sinilah kononnya tempat tinggal roh yang paling jahat sekali. Dan jika sesiapa sampai ke tingkat 4 ni, akan nampak satu kawasan macam terbakar macam tu. Di dalam tu ada satu lembaga lelaki sedang berdiri dan memegang pisau. Rasa macam bersemangat lah, konon-kononnya nak mengalami perkara ni sendiri.
Entah betul lah ataupun entah tidak, kami pun tak tahu. Tapi orang kata alang-alang dah sampai, tengok je lah apa yang ada. Jadi geng Seekers tadi pun keluarkan kamera dengan peralatan diorang ni. Orang kata nak set up pengarangan diorang ni. Dan beriringanlah kami berjalan ke arah Villa Nabila. Dan di hadapan villa ni ada sebuah gerbang yang agak besar. Dekat depan pintu masuk tu ada satu gerbang yang besar, dan ianya sudah ditumbuhi dengan pokok menjalar dengan lalang-lalang gitu, dan agak seram lah dekat situ. Masuk lagi ke dalam, dan saya ada lihat satu kolam mandi yang sudah pun dipenuhi dengan lumut, dengan air dia warna hitam, dengan kesan kotoran dia. Memang juga orang kata tempat tu nampak macam seram gila, dan mungkin juga kesan takungan daripada air hujan lah. Di belakang kolam itu pula tersegamlah sebuah villa yang besar dan indah, dan sayangnya ia memberikan satu perasaan yang menakutkan dan angker sekali. Dan saya pun tak boleh bayangkanlah tempat duduk ataupun duduk dekat tempat ni seorang diri. Siapa berani kan? Memang betul-betul menguji mental waktu tu. Dan keadaan di dalam villa ni pun sudah hampir rosak sekeseluruhannya, dan memandangkan kami semua ni ada dalam 10 orang. Geng-geng Seekers tadi mencadangkan agar kami berpecah kepada 2 kumpulan. Barulah boleh feel, kata dia. Berani tak berani kan? Dan oleh itu, saya dengan kumpulan saya pun naiklah dulu ke tingkat atas. Manakala kumpulan yang kedua ni akan memeriksa tingkat bawah dan sekitar kawasan Villa Nabila ni. Jadi kami pun berjalan menaiki anak tangga untuk tingkat kedua, untuk pergi ke tingkat kedua. Dan keadaan anak tangga memang nampak usang, dengan reput dia, dengan pemegang dia pun dah patah. Dan oleh tu kami ni agak berhati-hatilah nak naik ke tingkat kedua. Jadi bila kita dah sampai ke tingkat kedua ni, tak ada apa-apa pun yang mencurigakan. Kami pandang kiri kanan kan, hanya ternampak barang-barang yang lama yang bersepah-sepah dekat situ. Dan kami teruskan juga pergi naik ke tingkat ketiga. Dan tingkat 3 juga tak ada apa-apa yang menarik. Kami dah pandang kan, dah pusing dan tengok, explore di tingkat ketiga, masih tak ada apa-apa yang menarik lagi. Dan kami pun teruskan pendakian kami pergi ke tingkat keempat. Dan perjalanan ke tingkat keempat ni, orang kata naik tu seorang demi seorang tau. Kami naik, dan di depanku ada seorang, dan di belakang saya pula ada 3 orang lagi. Maksudnya saya orang yang kedua lah. Dan bunyi tangga dipijak. Bunyi anak tangga tu dipijak sampai dekat tingkat 4. Baru saja saya hendak masuk ke dalam ni, lelaki kat depan saya ataupun kawan saya tadi menjerit. Dan saya waktu tu astagfirullahalazim, bukan dah kenapa kan, hampir saya dah nak terjatuh ke belakang tau. Yang kami pun yang lain ni bergegas masuk ke dalam, dan masing-masing waktu tu dah cuak dah. Weh, kenapa kau ni? Kenapa? Kau nampak apa sebenarnya? Dan tanya saya ni pada kawan saya, dia dekat dada saya ni duduk memang berdebar lah kalau kawan depan dah macam tu kan. Jadi kami semua waktu tu dah terdiam tau. Dekat depan kita orang waktu tu ada satu lembaga yang besar berwarna hitam sedang berdiri sambil memandang ke arah kami waktu tu. Rambut dia tu memang lebat dan kusut masai. Bau dia pula astagfirullahalazim, busuk yang amat, busuk sangat-sangat. Dan kemudian dengan selamba mambang tu apun makhluk tu pun lalu dekat depan kita orang, jalan depan kami dan menuruni anak tangga. Dia kata apa tau, kacau lah, nak tidur pun tak senang lah. Cebik makhluk tu sambil menggaru kepala. Jadi kami pun jadi keluar tu kan, berpandangan antara sama sendiri. Geli hati sebenarnya dengan reaksi masing-masing waktu tu. Mati-mati kita ingatkan Mamat tu roh Tan Sri ke, orang kata roh anak-anak dia ke yang mati bunuh diri kat situ. Rupa-rupanya yang villa tu pun sudah pun dijadikan sarang gelandangan. Astaghfirullahalazim, memang kental betul semangat dia orang ni tinggal dekat tempat macam tu Dan kita orang pun dah rasa agak frust jugalah sebenarnya waktu tu kan, dengan kejadian malam tu. Lain yang dicari, lain pula yang kita orang jumpa. Aduh, macam mana ni geng, dah 2 kali dah ni kena, kata dia kan. Hantunya pun tak ada juga, orang kata si Azim ni lah.
Dan waktu tu bila dia tengokkan muka masing-masing seorang-seorang kawan-kawan saya ni, muka masing-masing dah muka tak puas hati lah kan. Okey guys, macam ni lah kalau korang nak rasa tempat yang betul-betul seram, jom ikut kita orang, kata dia. Ada satu tempat ni tau, memang betul-betul seram babe. Itu pun kalau korang berani kan. Ni kata Kadir ataupun salah seorang geng seekers tu tadilah. Dan kata dia lagi, rumah tu sudah lama ditinggalkan sejak daripada zaman British lagi, dan tak ramai yang berani untuk masuk ke dalam rumah tu kerana tahap keseraman dia tu memang orang kata tahap legend je, memang sangat luar biasa. Jadinya selepas kita orang berbincang beramai-ramai dan masing-masing pun setuju nak pergi kan, jadinya kita pun berangkatlah bersama dengan abang-abang seekers ni. Kita pergi ke rumah tinggalan British ni. Jadi saya tak pastilah apa nama tempat tu tapi kata dia rumah tu rumah tinggalan British yang lama. Silalah Google kalau korang nak tahu rumah tu kat mana. Jadinya dalam pukul 3 ataupun pukul 4 pagi macam tu, kita orang pun sampailah ke tempat yang dimaksudkan tu. Dan kita orang pun parkingkan kereta dekat tepi jalan raya je. Kerana laluan nak masuk ke dalam kawasan rumah tersebut sudah pun ditutupi dengan semak samun tau. Memang tebal, nak masuk memang payah. Dan oleh tu kita orang pun terpaksa berjalan kaki untuk sampai ke rumah lama tu. Dan memandangkan kami ni dah parkingkan kereta kat tepi jalan, dekat tepi kawasan jalan raya tu, maka adalah 2 ataupun 3 orang yang harus kena tinggal dekat situ. Kalau tak kena tahan dengan polis, kereta kena angkut, dah sia-sia kan. Jadinya beberapa minit kemudian kami bertujuh ni, yang kita orang bawa 10 orang tadi kan, jadi 3 orang jaga kereta, 7 orang kita masuk ke dalam lah. Jadi kami bertujuh ni pun masuklah ke dalam kawasan semak samun tadi, manakala yang 3 orang lagi duduk kat dalam kereta. Agak susah lah untuk kami lalu kerana kawasan tu tebal, orang kata penuh dengan rumput rumpai lalang semua, dengan orang kata lalang tu dah pagar-pagar pinggang dah tingginya. Dan akhirnya kami pun tibalah di kawasan pagar rumah batu 2 tingkat itu. Memang serius sangat-sangat menakutkan, macam orang kata dalam filem-filem seram Hollywood tu. Dan cantik, rumah ni memang cantik, tapi kelihatan usang sangat. Hampir separuh rumah tu pun dah dilitupi oleh tumbuhan menjala. Dan kami masih lagi belum dapat masuk ke dalam tahu waktu tu. Pagar itu tertutup rapat. Lepas tu kami jumpalah, orang kata ada satu ruang ataupun lubang yang berdekatan dengan pagar tu yang membolehkan kami untuk masuk ke dalam kawasan rumah tu. Dan geng-geng seekers pun orang kata dah start set up barang-barang dia ni tadi untuk nak mulakan rakaman tau. Dan mula-mula dekat ruang tamu tau, kemudian masuk ke bahagian dapur, dan seterusnya keadaan di dalam rumah ni memang betul-betul sunyi tau. Bunyi cengkerik pun langsung hampir tidak kedengaran langsung. Betul lah, rumah ni memang lain macam tau. Dia punya aura dia punya keseraman dia punya vibe dia tu memang rasa negatif sangat. Dan untuk menghilangkan rasa takut ni yang mula dah bersarang dekat hati ni, kita orang ni pun konon-kononnya bergurau lah sesama sendiri tau. Takkan kau takut kot? Takut apanya, hantu pun tak ada, kata dia kan. Hantar pas ni jumpa pula penagih dadah lagi kot. Lawak tu tadi kau berdekah aku. Kita orang pun ketawa mengekek-ngekek lah mengenangkan peristiwa yang sebelum ni tadi kita dekat Villa Nabila tu kan. Dan sekurang-kurangnya mood seram kami tadi sudah pun orang kata rasa kurang sikit lah, tak seram sangat. Jadi saya rasa semua tu mainan minda saja. Tengoklah tadi yang disangka hantu rupa-rupanya manusia. Dan setelah puas melihat kawasan bawah, kita dah puas explore bahagian bawah rumah ni, kita pun mulalah naik ke tingkat yang kedua tau. Dan kami bergerak daripada satu bilik ke satu bilik, dan hanya lampu suluh daripada telefon kami yang menemani. Dan tak lama lepas tu saya perasan tau, kawan seorang ni daripada tadi kita orang ni ketawa-ketawa, dia ni senyap dia tau. Tadi kat bawah orang kata bukan main lagi gelak ketawa dengan bergurau kan. Dan saya dah rasa lain macam tau waktu tu. Ke dia ada nampak sesuatu tau. Sampai muka dia dah pucat lain macam dah ni. Dan saya pun tegur, Fakrul,
Kadang kenapa weh? Senyap je daripada tadi kan? Tanya saya. Dan yang lain pun faham tau. Orang kata perasan lah dengan soalan saya ni kan. Dan mereka pun datang dekat tau. Untuk melihat keadaan si Fakrul ni. Okey ke tak okey kan? Dan lain pun menyampuk. Yelah. Kau ni kenapa babe? Tiba je senyap kan? Lain macam babe muka kau ni. Kau ada nampak apa benda-benda ke? Ni Azim pula menyampuk. Dan Fakrul pun jawab. Tak ada lah. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Okey lah. Okey. Jawab si Fakrul ni perlahan je tau. Alah. Cakap lah. Kau nampak apa? Kau macam takut je ni. Ni Rashid pula cakap tau. Betul. Tak ada apa-apa. Tak payah risau lah. Aku okey je. Bersungguh-sungguh si Fakrul ni menafikan apa yang kita orang cakap lah. Padahal si Fakrul ni sebenarnya dia ni jenis yang bukan pendiam macam ni tau. Sebenarnya dia ni jenis banyak cakap. Orang kata rajin menegur. Orang kata kan. Alah bodoh lah. Tadi bukan main kau ketawa kan. Sekarang tiba-tiba pucat pula kan. Memang kau nampak something kan. Desak si Azim ni pula. Tapi Fakrul waktu tu hanya diam je tau. Dan saya tengok waktu tu Fakrul ni hanya berpeluk tubuh je. Dan tunduk je kepala dia macam tu tau. Dan seperti cuba untuk mengelak daripada melihat sesuatu waktu tu kat situ. Dah. Tak apa. Nanti lepas habis ni kita cerita kat luar Nanti kita lepak lah kedai mamak ke mana ke. Saya ni orang kata nak tukar cerita dengan cuba nak bagi cadangan lah Dan saya yakin waktu tu mesti si Fakrul ni sebenarnya dia ada nampak apa-apa ni sebenarnya. Mungkin benda tu ada kat tingkat 2 tu tau. Kalau takkanlah dia ni tiba-tiba berkelakuan macam ni kan. Entah kena sampuk ke apa. Kalau kena sampuk haru babe kita kat situ kan. Dan selepas hampirlah 40 minit kita orang berjalan-jalan kat dalam rumah tu, kita orang pun bergeraklah kembali ke kereta tau. Dan semua sudah orang kata dah lari dah fokus waktu tu kan. Kerana waktu ni kita orang fikirkan dah kenapa kawan kita orang seorang ni risau. Memang tak mau ni tak risau. Kita pergi buat benda yang bukan macam ni kan. Kalau jadi apa-apa kat kawan kita, masalah nak menjawab dengan mak bapak dia nanti kan. Dan semua waktu tu tertanya-tanya tau, apa yang sebenarnya si Fakrul ni nampak. Sampai dekat kereta, kita orang pun orang kata ucapkan terima kasih bang. Lain kali buat lagi bang kan. Kita jalan sama-sama kan. Kepada geng-geng seekers tadi. Dan minta dirilah. Seronok juga sebenarnya dapat pengalaman baru ni seperti yang dijanjikan. Dan saya dengan kawan-kawan pun pergilah lepak dekat kedai mamak yang berdekatan dengan hostel kita orang ni. Dan waktu tu pun jam pun dah dekat dengan subuh lah, 5.30 pukul 6 macam tu kan. Lama jugalah kita orang keluar kan. Dan saya pun memulakan perbualan. Okey, so sekarang ni kita dah kumpul ramai-ramai kat sini kan. Semua pun duk tertanya-tanya ni, apa yang kau nampak tadi? Jadi dah boleh kot kau cerita apa yang kau nampak. Dalam rumah tadi tu kan apa yang kau nampak? Dan tanya saya kepada si Fakrul tu. Tapi waktu tu si Fakrul ni hanya memberikan reaksi dia macam blur-blur, macam bingung tau. Dan dia hairan. Yang lain ni semua dah pandang si Fakrul ni tau, seperti meminta satu penjelasan. Siapa? Aku ke? Tanya si Fakrul ni pelik. Ya gila, kau lah, siapa lagi? Takkanlah orang lain pula. Apa yang kau nampak tadi kat rumah tu? Dan tanya saya sekali lagi. Boleh pula Mamat ni lupa. Bila masa aku masuk dalam rumah tu tadi gila. Dan aku kan tunggu kat dalam kereta dengan Ayub dengan Man. Jelas si Fakrul dengan dahi yang berkerut. Dan kami waktu tu dengan yang lain dah terdiam lah. Bersilir hati kita orang pandang. Dah kenapa kan? Kau biar betul kau nak prank kita orang ke apa? Dan Azim masih lagi tak puas hati tau waktu tu. Dan sengaja dia ketawa untuk melihat reaksi si Fakrul ni tadi kan. Betul lah kau tanyalah Ayub dengan Man ni. Kan Fakrul masih lagi bertegas dengan jawapan dia tadi. Kata dia tak ikut, dia tak masuk dalam. Dia tunggu dekat kereta. Dan wajah dia sangat-sangat serius waktu tu kan. Alah, kan kita orang ketiga orang ni tinggal kat kereta, jaga kereta. Kau yang suruh tadi kan. Mana ada Fakrul ni pergi dengan korang. Si Ayub pun mengiyakan apa si Fakrul cakap. Dan aku pun pelik. Kalau Fakrul dalam kereta, siapa pula yang kita orang nampak tadi? Dan masalahnya, semua yang kat dalam rumah tu nampak dan dengar suara si Fakrul ni. Orang kata orang bergurau lagi dengan dia. Kalau bukan dia, siapa? Dan sejak daripada hari tu, memang kita orang ni dah tak berani lagi untuk nak buat aktiviti-aktiviti macam tu tau. Dan sampailah sekarang, kami masih lagi tak tahu siapa yang kami nampak sebenarnya. Atau mungkin ini yang dinamakan Mandela Effect, kata dia.
dan satu fenomena di mana satu kumpulan manusia memiliki ingatan yang salah mengenai sesuatu hal. Padahal benda tu tidak pernah terjadi pun, seperti yang kami lihat ataupun kami dengar. Entahlah, saya pun tak pasti mana ada sama ada benda tu betul ataupun tidak, kerana ingatan tu terasa benar-benar nampak, benar-benar terjadi tau. Jadi anda nilaikanlah sendiri. Dan itu sajalah kisah saya untuk kali ini. Terima kasih. Ini adalah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Macam mana? Seronok tak? Harap anda enjoy dengan kisah-kisah yang beginilah ya. Kalau minat, bantulah saya dengan subscribe. Okey, jadinya terima kasih pada anda semua kerana sudi mendengar cerita ini sampai habis. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, likekan dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan yang berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.